This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Madam patah balik soalan yang asalnya Madam skip sebab kita nampak macam pelik, tapi sebenarnya dia mudah sahaja. Begitu juga bila awak exam nanti, kalau awak nampak bila awak baca tu awak tak dapat tangkap maksud dia, awak pergi je pada soalan yang you boleh tangkap dahulu. Baru kita pergi kepada soalan yang didapati bentuknya pelik, kerana biasanya kita buat soalan yang melibatkan kuadratik yang senyum ni, biasanya mesti dia ditulis dalam bentuk kuasa 2. Ditulis dalam bentuk kuasa 2, tapi kali ni dia tulis dalam bentuk pecahan. Iaitu menyebabkan saya skip hari tu. Okey, so dia buat dalam bentuk macam ni, kita jadi macam ralat. Kenapa begitu? Rupanya soalan dia tanya, dia bagi peluang dekat kita, dia tanya nilai N tersebut. Jadi kalau biasanya kita tulis Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah dengan Bx tambah dengan C. Ini adalah kuadratik. Okay, kuadratik, tak kisahlah dia tu jenis senyum ataupun masam. Yang paling pentingnya kita nak bagi tahu kuasa di sini adalah kuasa 2. Di situ adalah kuasa 2. Kemudian, Madam sebenarnya boleh naikkan soalan asal itu kepada Fx. Kemudian, Madam ada huruf Fx sama dengan P. Kemudian X itu dari bawah, Madam akan naikkan dia menjadi kuasa negatif N. Tambah dengan QX tambah dengan R. Jadi soalan tanya kita sekarang ni, apakah nilai N? Jadi kita dah boleh tengok kat sini nilai N di situ. Sebenarnya kita boleh compare dengan yang di atas. Negatif N bersamaan dengan 2. Jadi kita boleh putuskan bahawa nilai N itu adalah negatif 2. Kalau kita gunakan nilai N ini, dia akan menjadikan soalan kita bentuk yang original, iaitu Ax kuasa 2 tambah dengan Bx tambah dengan C. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Nombor 2 dahulu. Boleh ke tak? Tapi bentuk asal memang kita tak nampak gaya pun, sehingga saya skip soalan sebelum ni sebab saya tengok dia pelik. Okey, bila kita pergi slow and steady, okey, baru faham. Soalan bukannya menetapkan nilai N tersebut, kita yang kena tetapkan. Okey, kalau tak ada soalan, Madam pergi kepada nombor 2B. Nombor 2B, soalan dah mention di sini bahawa akan ada satu nilai di situ, dia memotong paksi X. Kemudian dia bagi maklumat, dan kalau saya tak perasan maklumat ni, saya akan sesat tadi. Hasil darab punca ialah R. Itu adalah maklumat yang ketiga. Jadi dia suruh kita nyatakan nilai P dan juga Q. Dalam bentuk nilai lah maksudnya. Okey, so kita tengok soalan kita. Okey, daripada fungsi asal ni, Madam dah cari nilai N dia. So, Madam dah dapat fungsi dia akan menjadi Px kuasa 2. Sebab Madam dah ganti tempat N itu X kuasa negatif kemudian negatif 2. Itu akan menjadikan dia X kuasa 2. Okey, Madam dah ganti nilai N. Kemudian tambah dengan QX tambah dengan R. Ini bentuk soalan kita sebenarnya.
Okey, kemudian kalau kita nak faktorkan dia, nak tulis dalam bentuk hasil tambah punca, hasil darab punca, dia ada syarat. Yang pertama, perkali yang warna pink sekarang ni tidak boleh lain. Dia mesti positif 1. Dia mesti positif 1. Itu syarat yang paling utama untuk kita buat hasil tambah punca dan juga hasil darab punca. Benda ni kena ada. Iaitu perkali depan ni mesti 1. Jadi sekarang ni Madam nak samakan dia dengan kosong. Macam mana tahu sama dengan kosong? Soalan suruh ni lah. Okey, bila Madam samakan dengan kosong, Madam faktorkan dahulu. Okey, Madam faktorkan dahulu P keluar. Yang tinggal ialah X kuasa 2 tambah QX per dengan P tambah dengan R per dengan P. Dan Madam samakan dengan kosong. Okey, boleh faham situ? Okey, kemudian P ini Madam hantar ke sana, nanti dia akan jadi kosong bahagi P, iaitu dapat kosong juga. Jadi Madam dah ada X kuasa 2 tambah dengan Q per dengan P, okay, Q per dengan P, X tambah dengan R per dengan P. Okey, Madam nak tulis dalam bentuk sum of root dan juga product of root. Daripada soalan tadi, dia bagi hasil produk ni hasil darab punca. Kita diberi bersama dengan R. Okey, hasil darab punca untuk sekarang dia adalah yang ini. Ini adalah hasil darab punca. Jadi R bersamaan dengan R per dengan P. Okey, R sama dengan R per dengan P. Jadi R sebenarnya adalah R per dengan 1. Jadi bila kita compare R ini sama dengan yang ini, maka kesimpulannya nilai P bersamaan dengan 1. Okey, saya buka dahulu kepada soalan, silakan. Saya tadi saya tak boleh buat sebab saya tak ada maklumat warna pink. Saya tak baca soalan detail. So bila baca, okey, faham. Jadi nilai P saya dah dapat. Saya dapat nilai P dulu. Saya dapat P sama dengan 1. Dan sekarang saya nak cari nilai Q. Okey, untuk dapatkan nilai Q, saya tengok kat sini, saya ada 2 nilai punca. Punca pertama, negatif U. Punca yang kedua adalah U. Jadi bila kita kira, hasil tambah punca bersamaan dengan negatif U tambah dengan U. Rupa-rupanya hasil tambah punca adalah kosong. Itu daripada maklumat graf. Nilai yang dia potong paksi X, nama lainnya adalah punca. Kalau kita rujuk internet, nama lainnya adalah roots. Dan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah akar. Roots itu akar. Sebab itu kalau rujuk internet disebut akarnya ada 2. Akar pertama negatif U, akar kedua U. Itu bahasa Indo. Okey, so Madam dah buat hasil tambah dia, dapat kosong. Dan dari sini, Madam buat warna biru. Warna biru ini merupakan hasil tambah punca. Manakala yang warna kuning tadi adalah hasil darab punca. Madam guna dah kat sini. Sekarang Madam nak guna hasil tambah punca. Ada 2 perkara yang kena tahu. Yang pertama, nilai di sini, nilai yang warna biru ni kat depan ni sepatutnya negatif.
Jadi hasil tambah punca ialah negatif. Q per dengan P sama dengan kosong. Dan tadi kita dah kira dah nilai P ni adalah 1. Jadi akhirnya negatif Q sama dengan kosong, Q sama dengan kosong. Jadi nilai P1, nilai Q adalah kosong. Okey, kalau nak ikutkan, kita dah siap soalan nombor 2. Tapi kita dapat jawapan yang macam ni je lah. Okey, dia mudah. Cuma dia bila kita nak faham mula-mula tu, dia rumit sedikit. Sebab dia bagi dalam keadaan tidak ada kuasa 2. Okey, Meda buka kepada soalan. Sama ada nak type boleh. Nak tanya buka mic pun boleh. Baru nombor 2. Okey, kalau tak ada, Meda teruskan dengan soalan nombor 3 supaya boleh menjimatkan proses rakaman. Proses rakaman. Okey, soalan nombor 3. Graf bagi fungsi kuadratik, dia terang-terang dah bagi tahu kuadratik. Kenapa Q kena negatif? Okey. Apabila kita menjawab soalan yang ini tajuk theta 4. Theta 4 kan yang ini? Sekejap theta 4 di bawah tajuk line di Kelantan dia memang agak hujan sedikit. Okey, kenapa kita kena letak negatif di situ? Kerana kalau kita rujuk yang nota tingkatan 4, tajuknya ialah fungsi kuadratik. Okey. Sekejap Oh loh, tak ada dalam ni. Saya ingat ke saya ada buat peta minda. Dia macam ni saya terang sedikit. Apabila kita ada punca 1 adalah alfa, punca 2 adalah beta, kita kena pandai mencari hasil tambah punca. Itu perkara pertama. Kemudian hasil darab punca. Katakan di sini kita dapat bintang, di sini dapat bulan. Bila kita buat macam ni, nanti kita akan masukkan ke dalam formula iaitu X kuasa 2. Operasi di sini wajib tolak, barulah diikuti dengan hasil tambah punca, barulah ada X dan dekat sini mestilah tambah. Dan nilai di belakang ini adalah hasil darab punca dan wajib samakan dia dengan kosong. Ini pattern yang kita nak buat bila kita dah ada nilai hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Yang pertama syarat tadi, nilai di depan ni wajib 1. Yang kedua, nilai di sini wajib negatif. Yang ketiga, nilai kat sini wajib positif. Tetapi soalan tadi, kan, yang kita duk buat tadi, ni, yang bintang sekarang ni, X kuasa 2, tiba-tiba nilai di situ positif, bermaksud di luar ni wajib negatif, di dalam ni adalah negatif Q per P. X tambah dengan R per dengan P sama dengan kosong. Okey, apabila Madam meninggalkan negatif di sini, untuk menjadikan dia positif, jadi nilai di dalam ini juga adalah negatif. Bila kita kembangkan, barulah dia jadi positif. Jadi bila kita keluarkan hasil tambah punca, Madam kena ambil negatif Q per dengan P. Madam tak boleh ambil Q per P yang positif. Kerana syarat yang diberikan oleh bintang 2 itu. Itu memang syarat utama
Madam dah cerita, Madam pernah salah dulu semasa Madam dimatrikulasi tahun 1999. Jadi benda ni tak boleh salah lagi lah sepatutnya dekat student. Sebab itu syarat dia. Di depan ni wajib 1, di sini wajib negatif. Soalan nilai kita menjadi positif kerana nilai di dalam ini adalah negatif. Negatif darab negatif menyebabkan dia jadi positif. Boleh, Farah? Okay, pattern yang ini memang kita kena hafal. Memang kita kena hafal supaya tak salah. Dia memang kita mudah buat salah dekat negatif tu. Saya dulu pun sama, buat salah situlah. Kita tak perasan. Kuadratik dan kita lega kerana kita nampak kuasa 2 di mana-mana di situ. Kita lega berbanding yang tadi. Kemudian dia kata mempunyai titik maksimum. Okay, mempunyai titik maksimum 1 dan nilai Y dia adalah H tolak 10. Jadi untuk selesaikan soalan ni, Madam memilih kaedah pembezaan, aplikasi pembezaan. Boleh juga kalau nak menggunakan kaedah biasa pun boleh, kaedah tajuk fungsi kuadratik pun boleh. Mana-mana pelajar suka. Okey. Kita cuba uraikan dahulu fungsi kita yang agak complicated di situ. Fx sama dengan, Madam ada 3 di luar. Madam ready dengan yang dalam adalah 2H. Tolak dengan, Madam nak settlekan dulu yang dalam kurungan ni, iaitu X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. Madam settlekan dulu yang warna hijau. Okay, Madam settlekan yang warna hijau dahulu. Kemudian, Madam teruskan, settlekan yang hijau dengan yang hitam. 3, 2H tolak X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Madam settlekan yang hijau dengan yang hitam. Last kali baru dah dapat jawapannya sama dengan, Madam susun negatif 3 X kuasa 2 tambah 6X tambah 6H tolak dengan 3. Ini adalah Fx selepas Madam dah uraikan beberapa lapis. Kita akan dapat negatif 3X kuasa 2 tambah dengan 6X tambah dengan 6H tolak dengan 3. Ini fungsi asal. Okey, Madam tak nak guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Oh, baru perasan soalan tu penyempurnaan kuasa 2 sebenarnya. Tapi tak apalah, Madam dah terlajak ni. Okey, sebab disusun terbalik tak apa. Nanti kalau awak tengok skema dalam drive, dia menggunakan konsep titik hantu kat 5. Madam dah alang-alang dah sampai sini, Madam teruskan. Okey. Madam nak menggunakan kaedah pembezaan sekali. Bila Madam bezakan sekali, Madam dapat negatif 6X tambah 6. Seandainya Madam teruskan, maksudnya Madam telah mengabaikan nilai yang dia bagi. Kita macam syok sendiri je. X sama dengan 1. Sedangkan soalan dari tadi dah ada cakap X memang 1. Kan? Kadang-kadang kita tak perasan kita buat benda yang redundant. Kalau nak ikutkan keadaan, sebenarnya tak payah kira pun nilai tersebut. Tapi dah kita terkira, kita teruskan sahaja. Sebab pelajar dia dah terbiasa, bila dia buat proses pembezaan, lepas tu dia terus sama dengan kosong, dia cari saja, lepas tu bila dapati nilainya dah diberi, dia frust. Alamak, dah bagi. Kemudian kita ada satu lagi, dia bagi nilai Y dia. Jadi Madam sebenarnya kalau Madam tak buat jalan kerja yang ini, tak ada masalah. Okay, kalau Madam tak nak buat kerja ni, tak ada masalah sebab soalan dah bagi
maklumat. Tugas kita ialah kita menggantikan nilai X dengan 1. Bila Meda ganti, Meda dapat negatif 3, 1 kuasa 2, tambah dengan 6 darab 1, tambah dengan 6H, tolak dengan 3. Dan soalan dah bagi tahu nilainya bersamaan dengan H tolak dengan 10. Dia dah bagi. Okey, bila Meda kira, Meda akan dapat di sini negatif 3 tambah 6 tambah 6H tolak 3 sama dengan H tolak 10. 6 ekor harimau tolak seekor, tinggal lagi 5 ekor harimau. Sama dengan, kalau perhatikan negatif 3, okay, negatif 3 dapat negatif 6. Dia termati dengan positif 6. Maka tinggallah di sini nilai negatif 10. Soalan tanya, nyatakan nilai H. H kita bersamaan dengan negatif 10 bahagi dengan 5. Ya, betul. Jawapannya ialah negatif 2. Sebenarnya soalan nak suruh awak ganti dengan 1. Bukannya buat macam madam tadi. Tapi dalam exam kadang-kadang kita terbuat. So dapatlah jawapan nombor 3A, nilai H bersamaan dengan negatif 2. Okey, kemudian kita dah ada nilai sekarang. Kemudian alang-alang kita dah menggunakan kaedah DY/DX, kita kira sampai habis. So sekarang ni dia tanya nyatakan jenis punca. Jenis punca, jenis je, dia bukan suruh kira habis, dia nak tahu jenis saja. Okey, so sekarang ni Meda nak tukar soalan ni, nak ubah suai. Fx kita sebenarnya ialah negatif 3x kuasa 2 tambah dengan 6x. Lepas tu H tu Meda ganti dengan negatif 2. 6 darab negatif 2, negatif 12. Negatif 12 tolak 3 dapat negatif 15. Okey, dia cuma tanya kita tentang benda ni nanti dia suruh samakan dengan kosong. Jadi kalau Madam samakan ni dengan kosong, kan, Madam boleh buat terus ataupun nak kecilkan, tak kisah. Okey, katakan pelajar nak kecilkan. Kosong sama dengan, okey, awak akan dapat 3x kuasa 2 tolak 6x tambah dengan 15. Kosong sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tambah dengan 5. Meda kecilkan. Betul tak? Bagi 3. 3 bagi 3. 6 bagi 3, 2. 15 bagi 3, 5. Okey, semasa di sini sebab dia tak suruh kira, perkali di depan ni kita panggil A sama dengan 1. Perkali di depan X kuasa 1 ni, B bersamaan dengan negatif 2. Perkali dekat X kuasa kosong ini adalah C sama dengan 5. Untuk menentukan jenis punca, kita guna B kuasa 2 tolak dengan 4AC. Kita nak tengok jawapan kita ada 3 kemungkinan, besar dari kosong, kurang dari kosong, atau sama dengan kosong. Maka Meda menggantikan nilai B dengan negatif 2 letak dalam kurungan kuasa 2, tolak dengan 4, A kita 1, C kita 5. Bila kita kira, kita dapati 4 tolak dengan 20, awak akan dapat negatif 16 kot. 4 tolak 20, 16 kan? Negatif 16. Oleh kerana
B kuasa 2 tolak 4AC kurang dari kosong, sebab kita dapat nilai negatif ni kurang daripada kosong, maka kesimpulannya ialah tiada punca nyata. Okey, selesai jawapan kita. Media buka kepada soalan, silakan. Kat mana rasa susah? Kosong kita kena tulis sebab arahan soalan nyatakan jenis punca bagi fx sama dengan kosong. Itu kehendak soalan. Sebab kita kalau kita tak buat sama dengan kosong, kita tak boleh solve lah persamaan yang itu. Punca pula adalah pintasan paksi X. Pintasan paksi X hanya berlaku apabila nilai Y sama dengan kosong ataupun nilai Fx sama dengan kosong. Jadi kita kena buat sama dengan kosong ataupun di mana maksud awak tak ada sama dengan kosong tu. Adakah di atas tempat berwarna purple ataupun tempat berwarna pink? Okay, ataupun tempat berwarna pink. Mana satu maksud awak? Okay, so mungkin Mas tanya yang dekat purple tadi kot ya. Yang purple wajib kosong. Saya tak perasan 3 minit yang awak tanya tu tadi. Saya ingatkan awak tanya yang pink. Okay, yang purple memang kita kena samakan dengan kosong. Kerana itulah caranya kita nak detect di mana berlaku pintasan paksi X, iaitu apabila nilai Y sama dengan kosong. Boleh? Yang ini Madam menggunakan penyelesaian kaedah pembezaan aplikasi pembezaan. Seandainya pelajar nak menggunakan kaedah lain, kaedah lain kalau siapa yang nampak di sini cuma dia mengaburkan mata kita lah sebenarnya. Fx biasanya kita tulis A X tambah dengan hantu kuasa 2 tambah kat 5. Kita biasa tulis begitu. Tetapi soalan kita sekarang dia tipu kita. Kan? Dia tipu kita. So, kita akan ada kat sini, dia kata 3 dekat luar. Kemudian, kalau dia buat kurungan, kita buat kurungan dulu. Saya letak negatif. X tolak 1 kuasa 2 tambah 2 H. Saya rasa lebih nampak kalau begitu. 3 negatif X tolak 1 kuasa 2 tulis depan. Hantu tulis depan. 2 H tulis kat belakang. Kemudian dia guna balik huruf H kita tu. H adalah huruf khas untuk tajuk fungsi kuadratik. Kemudian kalau ikutkan dia memasukkan semula. So bila dia masukkan semula kita akan dapat negatif 3 X tolak 1 kuasa 2 tambah dengan 6H. Sebenarnya dia bagi bentuk inilah. Faham ke Madam yang baru ni? Faham ke maksud Madam? Okay. Kemudian daripada sini, pelajar pun keluarkan nilai di sini. Keluarkan X sama dengan 1. Itulah yang diberikan oleh soalan. Ni warna pink pula. Itu yang diberikan oleh soalan. Nilai ini adalah 1. Kemudian dia boleh nampak dah nilai dia nanti. Nilai kat 5 dia nanti adalah 6H. Dan 6H itu, 6H yang kita ada ni, soalan bagi bersamaan dengan H tolak 10. Bersamaan dengan H tolak 10. Jadi dari situ sama juga kita akan dapat 5H sama dengan negatif 10. Nilai H bersamaan negatif 2.
Ni dengan menggunakan kaedah tajuk. Ini menggunakan tajuk fungsi kuadratik. Tadi jalan kerja mula-mula tadi madam menggunakan tajuk pembezaan. Dua-dua boleh, tapi dengan syarat pelajar kena faham bentuk soalan itu dipusing. Okay, dia pusing supaya tidak nampak mudah. Boleh tak? Setelah pelajar kira nilai itu, untuk menjawab soalan B menggunakan kaedah yang ini, pelajar akan ada fx sama dengan negatif 3, x tolak 1 kuasa 2, yang belakang tu bila 6 darab negatif 2 dapat negatif 12. Kemudian yang Mas tanya tadi, kita kena samakan dengan kosong, sama dengan negatif 3, x tolak 1 kuasa 2, tolak 12. Teruskan lagi, 12 sama dengan negatif 3, x tolak 1 kuasa 2. Kemudian negatif 3 di sini hubungannya darab. Nanti dia pergi sana jadi 12 bahagi negatif 3. Sama dengan x tolak 1 kuasa 2. Okey, katakan sambung di sini tak muat. Negatif 4 sama dengan x tolak 1 kuasa 2 menjadi punca kuasa 2. Dan di sini, bila pelajar tekan kalkulator, punca negatif 4 menunjukkan jawapannya adalah tidak ada punca nyata. Sebab kita tak boleh nak selesaikan punca negatif 4. Yang itu kalau siapa menggunakan tajuk fungsi kuadratik. Okay, bila dapat bentuk max error, maksudnya kesimpulannya ialah tiada punca yang nyata. Okay, kalau cikgu awak suruh aja penuh lah ya. Madam buat YG je. Okay, kat mana rasa tak okey? Sebab nombor 3 ni madam menggunakan dua kaedah yang berbeza. Madam lebih selesa menggunakan kaedah pembezaan. Kebetulan madam pun sedang mengajar tajuk pembezaan. Jadi benda tu macam melekat dekat minda lagi. Tadi baru buat soalan macam ni dengan student madam. Boleh? Boleh. Baik. Penutup. Satu lagi soalan penutup. Nombor 4. Pendek je markahnya 2 je ni. 2 saja. Okey. Dia bagi dekat kita belah kiri. A. Kemudian ada kurungan. Lepas tu kuasanya ialah Q. Tutup kurungan. Kuasa di luarnya adalah 8. Bersamaan dengan punca A adalah A kuasa 1/2. Didarab-darab banyak kali berjumlah sebanyak P. Macam tu kita ringkaskan. Punca A tu adalah A kuasa setengah. Lepas tu kita bandingkan. Yang pertama, kita bandingkan. Di sini A, di sana A. Beres. Warna kuning pula. Di sini Q, di sini setengah. Terus dapat Q sama dengan setengah. Kemudian warna purple. Di sini 8, di sini P. Maka P sama dengan 8. Selesai nombor 4. Sebab markahnya cuma 2. Tapi bila kita tengok kan, apa soalan ni nak? Mula-mula Meda ajar tajuk soalan 2019 ni, Meda tak tangkap. Maksudnya memang mungkin banyak kerja, tak terfikir. Tadilah sebab kita dah tak ada choice dah, Meda dah buat sampai ujung. Nombor 25 belum lagi. Lepas tu Meda patah balik lah daripada nombor atas. Okay, kita ambil mood macam tu lah, kita swing-swing macam tu. Okay, dah selesai dah.
Soalan nombor 4. Nombor 5 mungkin besok lah kot ni. Esok Isnin. Esok Isnin. Nombor 5. Nombor 6 dah beres. Esok nombor 5. Nombor 5 pun tadi saya kena tipu. Soalan ni dia uji benda yang sama. Kalau orang tu dah tertipu sekali dekat soalan nombor 3, okay, dia dah pusing kedudukan soalan sehingga kita terkeliru. Sekali lagi awak akan ditipu dekat soalan nombor 5. Dia pusingkan rumus. Okay? Dia pusingkan rumus. Yang ni kita akan buat besok. Kita bagi pelajar study dahulu nombor 5. Nombor 25. Madam dah study dah nombor 25. Tadi mula-mula study nombor 25 lah. Kantor juga mula-mula sebab saya terguna jadual statistik matrikulasi. Dia tak boleh sebab soalan SPM memang kena rujuk buku stat SPM. Kalau saya guna buku stat yang lain, dia tidak valid. So saya pelik kenapa jawapan saya salah tadi. Lepas tu saya baru ingat saya guna buku matrikulasi saya. Okay, jadual statistik saya. Okay, itu saja untuk malam ni. Kalau ada soalan silakan. Tetapi saya akan stopkan rakaman. Okay. Silakan kalau nak tanya, tak ada masalah. Faham. Faham. Faham, alhamdulillah.